Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 7, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Perlembagaan. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, tengok maksud perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi. Apa maksud perlembagaan? Undang-undang tertinggi. Siapa undang-undang tertinggi? Perlembagaan. Ingat tak? Apa maksud perlembagaan? Undang-undang tertinggi. Ia menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Asal pembentukan kerajaan, perlembagaan dijadikan dokumen rasmi. Perlembagaan jadi apa? Jadi dokumen rasmi. Di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara. Panduan kepada apa perkara? Dua perkara. Yang pertama, melaksanakan kuasa, dan yang kedua, mentadbir negara. Mengetahui hala tuju pentadbiran negara, dan yang terakhir, menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Nak tunai tanggungjawab kepada siapa paling penting? Tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan di dalam perlembagaan. Tengok, formula maksud perlembagaan. Kera jadi pandu had laju minimum. Kera jadi tak pandu had laju minimum? Jadi ke tak jadi? Jadi. Tengok penerangan formula. Kera merujuk pada kerajaan. Bila disebut kerajaan ada 4 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan pertama. Kera. Kerajaan. Jadi merujuk pada dijadikan. Dijadikan berasal daripada perkataan jadi. Pandu merujuk pada panduan. Panduan berasal daripada perkataan pandu. Jadi pandu, panduan. Had merujuk pada hala. Persamaan pada huruf HA di depan. Had, hala. Laju merujuk pada tuju. Persamaan pada sebutan ju di belakang. Laju, tuju. Minimum merujuk pada menunaikan. Persamaan pada huruf M dengan N di depan. Minimum menunaikan. Jadi apa formula untuk masuk perlembagaan? Kera jadi pandu had laju minimum. Yang paling penting pelajar wajib kena ingat apa maksud perlembagaan. Yang wajib ingat adalah undang-undang tertinggi. Perlembagaan bermaksud undang-undang tertinggi. Lepas tu masuk formula. Apa formula? Kera jadi pandu had laju minimum. Kera tu apa? Pembentukan kerajaan. Ataupun kerajaan dibentuk. Jadi tu apa? Menjadi dokumen rasmi. Ya. Sebab tu undang-undang ni kalau di mahkamah, dia dalam bentuk buku. Sebab dia telah didokumenkan. Jadi dia menjadi apa? Dokumen rasmi negara. Kera jadi pandu. Pandu tu apa? Panduan kepada apa perkara? 2 perkara. Yang pertama, melaksanakan kuasa, dan yang kedua, mentadbir negara. Had laju tu apa? Hala tuju pentadbiran negara. Minimum tu apa? Menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Okey, tengok seterusnya. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Betul ke keluhuran perlembagaan itu masuk dalam prinsip rukun negara? Ya, kita ingat balik. Setiap pagi kita akan ada perhimpunan rasmi kan kat sekolahan. Ya, kita akan ikrar tentang rukun negara. Okey, cuba test balik. Up. Kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Jadi keluhuran perlembagaan, prinsip yang keberapa? Yang ketiga dalam rukun negara. Keluhuran perlembagaan bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang. Kalau perlembagaan tadi bermaksud undang-undang tertinggi. Tapi kalau keluhuran perlembagaan bermaksud keagungan dan ketertinggian. Ya, dia tinggi juga. Lagi tinggi. Keagungan dan ketertinggian undang-undang. Tengok, ketertinggian dia tu mengatasi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Melepasi 4 perkara. Dia punya formula apartment mak. Apartment siapa? Apartment mak. Tu merujuk pada Agong. Part tu merujuk pada Parlimen. Persamaan pada huruf P-A-R. Part Parlimen. Men merujuk pada menteri.
persamaan pada huruf MENT. Dan mak merujuk pada mahkamah, persamaan pada huruf MA di depan. Jadi keluhuran perlembagaan tu merupakan keagungan dan ketertinggian undang-undang yang mengatasi formula dia apa? Apartmen mak. Tu apa? Agung. Pak tu apa? Parlimen. Men tu apa? Menteri. Iaitu jemaah menteri. Mak tu apa? Mahkamah. Tengok, semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak sah. Semua undang-undang yang bercanggah automatik tidak sah. Jadi undang-undang negeri mestilah selaras dengan undang-undang persekutuan. Undang-undang negeri yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya. Semua undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan tidak sah, termasuk undang-undang di negeri. Jadi undang-undang negeri kena selaras dengan perlembagaan persekutuan. Sekiranya bertentangan, jadi undang-undang negeri akan terbatal dengan sendirinya. Cikgu ulang balik no. Keluhuran perlembagaan ini merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Apa maksud keluhuran perlembagaan? Keagungan dan ketertinggian undang-undang. Ketertinggian itu mengatasi, ingat balik formula, apartmen, mak, agung, parlimen, jemaah menteri dan mahkamah. Semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Jadi undang-undang negeri kena selaras dengan undang-undang perlembagaan. Undang-undang negeri yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya. Automatik terbatal. Okey, tengok seterusnya. Kepentingan perlembagaan. Yang pertama, menjadikan pentadbiran yang cekap dan licin. Yang kedua, panduan untuk memerintah supaya menepati kehendak perlembagaan dan rakyat. Yang ketiga, senarai persekutuan dan senarai negeri diwujudkan untuk menjamin keadilan dan kerjasama antara persekutuan dan negeri. Yang keempat, taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara. Yang kelima, hak asasi dan kebebasan rakyat di negara dijamin. Yang keenam, hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dipelihara. Yang ketujuh, hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak tidak dipersoalkan lagi. Dan yang ke-8, politik negara menjadi stabil. Okey, jadi semua ada 8 kepentingan. Tengok formula untuk kepentingan perlembagaan. Tapir pandu 10 Toyota, atasi isterinya seorang pondan. Tapi ni marah betul kat isteri dia. Pasal apa marah? Sebab isteri dia pondan. Disebabkan dia marah, dia pandu berapa kereta? 10 Toyota dia pandu. Marahnya sampai 10 Toyota pandu. Mau ke tak marah? Isteri dia seorang apa? Isterinya seorang pondan. Jadi formula untuk kepentingan perlembagaan, tapi pandu 10 Toyota, atasi isterinya seorang pondan. Tengok penerangan. Tapi merujuk pada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Persamaan pada huruf TA di depan. Tapir, takbir. Pandu merujuk pada panduan. Panduan berasal daripada perkataan pandu. 10, cuba ambil se dulu. Se merujuk pada senarai. Persamaan pada huruf SE di depan. Puluh merujuk pada persekutuan. Persamaan pada huruf P di depan. Toyota merujuk pada taat. Persamaan pada huruf T di depan. Toyota, taat. Atasi merujuk pada asasi. Persamaan pada huruf A dengan C. Atasi, asasi. Isterinya merujuk pada istimewa. Persamaan pada huruf IST di depan. Seorang merujuk pada dipersoal. Dipersoal berasal daripada perkataan soal. Soal ni cikgu ubah kepada perkataan seorang. Persamaan pada huruf S dengan O di tengah-tengah. Seorang, soal. Pondan merujuk pada politik. Persamaan pada huruf PO di depan. Jadi apa formula kepentingan perlembagaan? Tapir pandu 10 Toyota, atasi isterinya seorang pondan. Tapir tu apa? Pentadbiran yang cekap dan licin diwujudkan. Pandu tu apa? Panduan untuk memerintah negara supaya menepati kehendak perlembagaan dan rakyat. Ya, jadi panduan apa? Panduan untuk memerintah negara. 10 merujuk pada senarai persekutuan dan senarai negeri diwujudkan agar mewujudkan keadilan dan kerjasama antara persekutuan dan negeri. Toyota merujuk pada taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada negara. Atasi merujuk pada hak asasi dan kebebasan rakyat dijamin. Isterinya merujuk pada hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dipelihara. Seorang merujuk pada hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak tidak dipersoalkan. Soal.
Pondan merujuk pada politik negara menjadi stabil. Okey, kalau formula untuk kepentingan perlembagaan adalah tapir pandu 10 Toyota atasi isterinya seorang pondan. Ya, dia pandu 10 Toyota sebab marah kat isterinya. Manakala formula maksud perlembagaan pula apa? Kera jadi pandu had laju minimum. Ya, kera dengan tapir ni kerja duk pandu je. Ingatlah, perlembagaan ni berkaitan dengan pandu. Kalau maksud perlembagaan lebih merujuk pada kerajaan. Jadi formulanya kera pandu had laju minimum. Kera jadi pandu had laju minimum. Jadi tu apa? Jadi dokumen rasmi. Kalau apa formula kepentingan perlembagaan? Tapir pula. Tapir pandu 10 Toyota atasi isterinya seorang pondan. Okey, tengok pindaan perlembagaan. Tujuan pindaan perlembagaan yang pertama melindungi kepentingan rakyat, yang kedua keselamatan negara terjamin, yang ketiga pentadbiran negara menjadi licin, yang keempat relevan atau sesuai dengan keperluan semasa, dan yang kelima kandungan munasabah untuk dipatuhi oleh rakyat. Apa formula tujuan pindaan perlembagaan? Melindungi keselamatan tapir semasa mengandung. Ya. Nak pandu juga, tapi kena lindungi keselamatan tapir tu sewaktu mengandung. Tengok. Melindungi merujuk pada melindungi kepentingan rakyat. Ya, rakyat first. Rakyat adalah yang pertama di dalam perlembagaan. Yang pertama sekali diutamakan adalah rakyat. Yang kedua adalah pentadbiran. Jadi tujuan pindaan adalah yang pertama melindungi siapa? Melindungi kepentingan rakyat. Melindungi merujuk pada melindungi juga. Keselamatan merujuk pada keselamatan negara terjamin. Tapir merujuk pada pentadbiran. Pentadbiran menjadi licin. Semasa merujuk pada sesuai dengan keperluan semasa. Mengandung merujuk pada kandungan. Kandungannya munasabah untuk dipatuhi oleh rakyat. Jadi apa formula tujuan pindaan perlembagaan? Melindungi keselamatan tapir semasa mengandung. Ya, tujuan pindaan ni merujuk pada tapir yang mengandung. Kalau maksud perlembagaan tadi merujuk pada kera jadi pandu had laju minimum. Kera yang pandu. Kalau kepentingan perlembagaan, tapir yang pandu. Tapir pandu berapa Toyota? 10 Toyota. Kalau pindaan perlembagaan, ya, yang ni tapir yang mengandung. Melindungi keselamatan tapir semasa mengandung. Okey, tengok nombor 2. Cara pindaan kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu atau Bumiputera Sabah Sarawak, tugas dan kuasa Raja-Raja Melayu dan sempadan negeri. Caranya melalui dua cara. Yang pertama, persetujuan majoriti 2/3 Dewan Parlimen, dan yang kedua persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, tengok analisis kekerapan bab 7. Untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019. Okey, tengok. Yang warna merah tu SPM sebenar, yang warna kuning tu SPM ulangan. Tengok yang warna merah. 2010 naik, 2011 naik, 2012 naik, 2013 tak naik, 2014 tak naik, 2015 naik balik, 2016 tak naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 naik, 2020 berkemungkinan akan naik. Tengok yang SPM ulangan pula. 2014 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. 2020 ya, berkemungkinan juga akan naik dalam SPM ulangan. Bagi pelajar yang ambil SPM sebenarnya, tengok yang warna merah tu, SPM sebenar lah. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tengok yang warna merah. Cikgu ulang dia punya trend lah. Naik, tak naik, tak naik, tak naik, naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 7. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk daripada 2010 sampai 2019 yang kita belajar tadi. Apa tajuk kita belajar tadi? Perlembagaan. Setakat ni dalam SPM sebenarnya 2 kali ditanya, iaitu 2015 dengan 2018. Tengok 15, 16, 17, 18. Dia selang 3 tahun. Ni 2018, 19, 20. Ya, adakah 2020 akan naik? Tolong bagi perhatian juga untuk tajuk ni. Sebab dah lama dah daripada 2018 lagi. 2019 tak naik, bermaksud 2020. Tolong bagi perhatian juga. Yang SPM ulangan adalah pada tahun 2018 ulangan. Okey, tengok contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita tengok soalan pertama. Bagaimanakah pindaan terhadap perubahan sempadan negeri dan kewarganegaraan dilakukan? Ada berapa cara pindaan perlembagaan negeri tadi?
ada apa cara tadi? Pindaan terhadap sempadan negeri dan kewarganegaraan. Ada dua cara tadi, ingat balik. Yang pertama, persetujuan majoriti 2/3 Dewan Parlimen. Yang kedua, persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, tengok soalan yang kedua. Apakah tujuan pindaan perlembagaan dilakukan? Ya, tujuan pindaan. Tujuan pindaan ni, formula tadi lebih merujuk pada tapik mengandung. Apa formula penuhnya? Melindungi keselamatan tapir semasa mengandung. Ingatlah tujuan pindaan perlembagaan merujuk pada tapir mengandung. Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada satu roman, dua roman. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Tengok ayat ada. Tujuan pindaan perlembagaan dilakukan ialah untuk melindungi kepentingan rakyat. Ya, melindungi. Yang kedua, penanda wacana cikgu ajak adalah guna number. Jadi kedua koma, keselamatan negara terjamin. Titik. Lepas kedua, ketiga koma, pentadbiran negara menjadi licin. Titik. Lepas ketiga, keempat, relevan atau sesuai dengan keperluan semasa. Ada lagi tak? Ya, ada lagi. Yang kelima, mengandung tu apa? Kandungannya munasabah untuk dipatuhi oleh rakyat. Okey, tengok soalan C. Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sebuah negara tidak mempunyai perlembagaan? Apa kehendak soalan? Apa akan terjadi jika negara tak ada langsung perlembagaan? Tengok, di ruangan jawapan ada satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Sekiranya sebuah negara tidak mempunyai perlembagaan, ialah pentadbiran menjadi kucak-kacir. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, tiada kestabilan politik. Titik. Ketiga, koma, ekonomi menjadi tidak mantap. Titik. Keempat, sering berlaku rusuhan antara kaum. Titik. Ada lagi tak yang boleh tambah? Kalau tak ada perlembagaan, sering berlaku jenayah. Titik. Negara menjadi kucar kacir. Sering berlaku pergaduhan. Negara mudah dijajah oleh negara luar. Negara tidak lagi merdeka. Okey, tengok contoh soalan C. Soalan AC. Okey, ini soalan AC markahnya 488. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A tanya, apakah maksud perlembagaan? Ingat, perlembagaan ni berkaitan dengan pandu. Kalau maksud perlembagaan, siapa yang pandu? Kera pandu. Kera yang pandu. Jadi apa formula untuk kera pandu? Kera jadi pandu. Had laju minimum. Okey, seperti biasa soalan AC wajib ada pembuka. Tengok pembuka dah. Maksud perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Ya, wajib bubuh dulu. Apa maksud perlembagaan? Undang-undang tertinggi. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Kedua, koma. Apa formula tadi? Kera. Menjadi asas pembentukan kerajaan. Titik. Lepas kedua, ketiga, kera pandu. Pandu tu apa? Kera jadi. Kera jadi pandu. Jadi dulu. Jadi tu apa? Menjadi dokumen rasmi bagi sesebuah negara. Lepas ketiga, keempat, pandu tu apa? Panduan kepada apa perkara? Dua perkara. Melaksanakan kuasa dengan mentadbir negara. Keempat. Lepas keempat, kelima. Ada lagi tak? Ingat balik formula. Kera jadi pandu. Had laju. Had laju tu apa? Hala 7, pentadbiran negara diketahui. Ada lagi tak? Yang kelima, minimum tu apa? Menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Okey, pandainya. Ingatlah, maksud perlembagaan. Bila disebut perlembagaan, dia merujuk pada pandu. Jadi maksud perlembagaan, siapa yang pandu? Kera yang pandu. Jadi apa formulanya? Kera jadi pandu had laju minimum. Okey, soalan B. Terangkan kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara. Apa kehendak soalan? Kepentingan perlembagaan. Bila disebut perlembagaan, ingat perlembagaan merujuk pada pandu. Jadi dalam kepentingan perlembagaan, siapa yang pandu? Tapir yang pandu. Jadi apa formula penuhnya? Tapir pandu 10 Toyota, atasi isterinya seorang pondan. Okey, tengok. Soalan esei seperti biasa ada pembuka. Apa pembukanya? Tengok. Kepentingan perlembagaan kepada sebuah negara ialah tapir ya dulu. Tapir pentadbiran menjadi cekak dan licin. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Tapi pandu. Pandu tu panduan untuk memerintah negara supaya menepati kehendak perlembagaan dan rakyat. Lepas kedua, ketiga koma. 10. 10 tu merujuk pada senarai persekutuan dan senarai negeri diwujudkan untuk menjamin keadilan dan kerjasama antara negeri dan persekutuan. Lepas ketiga, keempat. Toyota tu apa? Taat setia rakyat yang tidak berbelah bahagi kepada negara. Lepas keempat, kelima. Atasi tu apa? Hak asasi dan kebebasan rakyat dijamin. Lepas kelima, keenam. Isterinya tu apa? Hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dipelihara. Seorang tu apa?
dipersoalkan. Lepas ke-6, ke-7, hak istimewa orang Melayu dan Membentang Sabah dan Sarawak tidak dipersoalkan. Pondan tu apa? Politik. Jadi ke-8, politik negara menjadi stabil. Ingat nak, bila disebut perlembagaan, ingat perlembagaan merujuk pada pandu. Kalau maksud perlembagaan, siapa yang pandu? KERA yang pandu. Jadi apa formula KERA? KERA jadi pandu had laju minimum. Kalau kepentingan perlembagaan, siapa yang pandu? TAPE yang pandu. Jadi apa formula TAPE pandu? TAPE pandu 10 Toyota, atasi isterinya seorang pondan. Okey, last sekali soalan C. Sebagai sebagai warga negara Malaysia yang setia, bagaimanakah anda menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah itu merujuk pada cara menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Sebagai warga negara Malaysia yang setia, cara saya menghormati perlembagaan negara dalam kehidupan seharian ialah taat setia kepada ketua negara. Ya, itu isinya. Ingat, huraian cikgu ajak guna perkataan hal ini. Hal ini agar dapat melakukan kerahan tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Lepas masuk huraian, masuk contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Contohnya menyertai polis, tentera dan kastam. Lepas contoh akhir sekali adalah kesan. Kesan bermula perkataan. Kesannya negara menjadi selamat dari ancaman penjajah. Jadi ada 4 perkara. Ada isi. Yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang keempat, kesan bermula perkataan kesannya. Okey, tengok. Macam mana nak masuk isi yang kedua? Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi cara kedua ialah mematuhi undang-undang negara. Hal ini negara tidak melakukan kesalahan. Hal ini dengan tidak melakukan kesalahan jenayah dan melanggar undang-undang negara. Titik. Contohnya, tidak merompak, merogoh dan membunuh. Titik. Kesannya negara menjadi aman dan sentosa. Lepas cara kedua, cara ketiga ialah menghormati lambang-lambang negara seperti lagu negaraku, jalur gemilang, jata negara. Hal ini agar dapat menambahkan lagi perasaan cinta yang lebih mendalam kepada negara. Titik. Kesannya, rakyat sedia berkorban untuk negara dan menaikkan nama negara di persada antarabangsa. Last sekali, cara keempat ialah tidak menimbulkan isu sensitif dalam penulisan atau perbualan. Contohnya, tidak mempersoalkan tentang hak istimewa kaum lain dalam Facebook. Hal ini agar tidak timbul perbalahan antara kaum. Kesannya perpaduan kaum semakin utuh. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Untuk soalan kebat yang terakhir ni, selalunya setakat 3 isi pun dah cukup. Di sini cikgu sengaja bagi sampai 4 isi agar pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan dalam soalan. Okey, sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.